Muka surat 99. Ucapan terakhir tentang Dajjal, ya. Perkara-perkara tentang Dajjal, perkara-perkara terakhir tentang Dajjal. Tajuk ini penting, tuan-tuan, ya. Tak boleh tidak, ya. Tak boleh tidak. Kita dahulu kita baca ini semua dalam apa itu kita katakan apa, rukun iman yang kelima, percaya pada hari kiamat dan tanda-tanda kiamat. Tetapi sekarang kita bukan hanya belajarnya saja, ya, kita punya percaya tu nak apa? Percaya sampai yang kau buatlah. Percaya akan Allah Ta'ala. Maka sembah Allah Ta'ala, iman pada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala. Percaya pada kitab-kitab, bagaimana? Percaya pada hari kiamat, bersiap sedia untuk menghadapinya. Bersiap sedia untuk menghadapinya. Dan segala perkara berhubung kait dengannya, iaitu before and afternya. Sebelum kiamat ada tanda-tandanya. Allah Ta'ala tu maha pemurah, tak terus terbalikkan bumi begitu dilipat, digulung begitu saja. Diberikan tanda-tandanya supaya hamba-hamba bersiap sedia. Dan tanda-tandanya itu adalah tanda-tanda kematian untuk seluruh alam semesta. Dan kita perlu tahu tanda-tandanya itu semua apabila datang bukan setakat tanda untuk kita lihat, tetapi tanda yang kita alami, Ada tanda-tandanya bahkan memporak-perandakan bukan setakat alam semesta, memporak-perandakan keimanan insan-insan. Kalau kita tak tahu macam mana, kita hanyut bersama. Jadi kita tahu tanda-tandanya itu, kita renung, kita ambil langkah berjaga-jaga. Tetapi semakin kiamat semakin dekat, semakinlah orang makin tak ingat. Semakin, itu salah satu tanda kiamat. Apabila orang tak ingat, kiamat. Apabila orang katakan kiamat, orang tak percaya dan orang kalau boleh tak nak dengar perkataan-perkataan mengenai kiamat. Itu tanda makin dekat hari kiamat. Orang tak suka nak dengar tentang kiamat. Ya. Baik, ucapan terakhir mengenai Dajjal. Seperti apa yang telah kita ketahui bahawa Dajjal telah membawa sebesar-besar fitnah atau ujian yang tidak pernah berlaku seumpamanya di atas muka bumi ini, ya. Dalam seluruh sejarah anak Adam, daripada Nabi Adam diturunkan sampailah ujung kiamat, fitnah paling besar sekali ialah zaman Dajjal yang 40 hari. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau ada dia punya fitnah tu paling besar, maka dia punya mukadimah pun besar. Jangan kita sangka kalau 40 hari itu saja Dajjal keluar terus kita pun nak jagakan diri. Setakat 40 hari kita sembunyi dalam rumah, kita kunci semua, setakat makan Maggi ke apa pun cukuplah. 40 hari daripada 4,000 tahun dulu, bahkan sebelum itu lagi dah dipesankan oleh pada Anbiya dan Mursalin, pada umatnya. Pada Nabi Adam AS dah sebut tentang dengan anak-anaknya itu tentang kedatangan Dajjal, tentang fitnah Dajjal. Kenapa Dajjalnya kemudian? Tapi degilnya, rencananya, jahatnya. Dia punya mastermind di belakang itu semua siapa? Iblis. Dia punya mastermind belakang itu semua tu Iblis, ya. Dan Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam AS. Maka perencanaannya sudah ada, rancangannya sudah ada. Maka jaga-jaga. Semakin dia dekat, semakin orang lupa, semakin orang tidak ingat, ya. Semakin orang tidak ingat. Sangat ramai orang yang akan tertipu dengan hilahnya. Tipu apa? Agamanya. Tipu tu apa? Tipu tu tipu lah. Tipu tu kau ingatkan kau dapat baik, rupanya kau dapat palsu. Kalau setakat kau beli barang, kau dapat dia bilang ni barang baik. Kau bayar dengan harga mahal, tetapi rupanya kau dapat barang palsu. Itu aja tertipu. Kemudian kau sedar. Bila kau punya sedar? Apabila kau nak pakai tengok rosak rupanya, cacat banyak rupanya. Ini yang ditipu apa tahu? Iman. Dan kalau tipu tu tipu lah. Jadi kau sangka kau betul, kau sangka kau selamat, kau sangka kau dengan ikut dia tu kau pegang iman, kau pegang syariat, kau kuat tauhid. Tapi tipu, kau bukan pegang iman, bukan kau pegang dia. Kau pegang dia. Yang dia bilang pegang iman ini, pegang ini, semua tu hanya sampel sahaja. Na'udzubillah min zalik, ya. Hanya sampel saja. Itu yang kita takuti. Kalau dia datang terus dia bawa salib ke, dia bawa berhala, sembah. Itu kita tahu, ya. Ini dia punya datang tu cukup halus sehingga kita rasakan dialah penyelamat kita. Mula-mula akur dengan dia. Kemudian patuh cakap dia. Kemudian tak berani nak ingkar dia. Kemudian rasa beruntung ikut dia.
Kemudian rasa tak nak lepas dengan dia, kemudian ikut saja apa cakap dia sampai sembah dia. Na'udzubillah ya. Dan itu pun ketika tu diorang masa mereka rasa mereka masih beriman. Mereka rasa kamu yang semua tak nak sembah Tuhan yang betul, ini Tuhan yang betul. Sama ni yang kau belajar tauhid tu salah rupanya. Ini yang tauhid yang betul, ini Tuhan yang betul. Sifatnya tak lari daripada sifat Tuhan. Astaghfirullahaladzim ya. Na'udzubillah. Sampai begitu. Ketika itu pun mereka sangka yang mereka sembah tu Allah. Mereka sangka mereka tu masih dalam agama Islam. Mereka sangka mereka tu yang kafir, yang mereka tu kafir. Yang Islam ni masih dia rasa dia yang disembah tu adalah Allah. Yang dibuat itu adalah iman. Yang dia jaga itu adalah amal. Sebetulnya dah jauh, dah gugur, dah na'udzubillah. Tahu tak tahunya bila yang dia dapat tu palsu, mati nanti. Apabila mati nanti buka hijab baru tahu betul tak betul. Samalah dan segala penganut-penganut selain daripada Islam yang tak menyembah Rabbul Alamin. Mereka mengatakan mereka yang betul, mereka yang betul. Betul tak betulnya, tahu tak tahunya bila buka hijab, nampak betul tak betulnya nanti. Ya, buka hijab. Sama orang-orang semua. Ya. Ketenangnya cukup bersoalan. Takut sekali tipu dayanya tu agama pulaknya, akidah pulaknya, keimanan pulaknya. Bukan setakat tipu daya. Kita ikut cakap dia kita jadi sakit, kita ikut cakap dia kita jadi lapar, kita ikut cakap dia kita jadi miskin. Oh, kita ikut cakap dia kita jadi rugi dunia dan akhirat. Zahir dan batin. Makan pun kau tak ada, rezeki pun kau sempit, badan pun kau sakit, iman kau pun teruk, amal kau pun rosak. Allah. Dan jangan sangka ikut dia makan banyak. Diorang kenyang makan banyak. Itu palsu. Itu bukan makanan itu. Itu bukan makanan. Dia tak apa yang dikasihkannya kita makan. Dia makanan buatan daripada apa pun wallahu alam ya. Dengan segala apa-apa dia masukkan dalam pun tak tahu. Yang kau sangka yang makan dia punya tu dapat kenyang. Tak kenyang. Pada ketika itu pun kalau kau faham hakikat bahawasanya yang kenyang yang lapar. Yang lapar tu yang kenyang sebetulnya. Pada ketika itu pun, kalau kau sangka begitu, kau tengok yang sihat itulah yang sakit. Kau tipu. Kau tipu kan betul terbaliknya. Jadi kau tengok benda yang ni, sama benda yang ni, mana lagi mahal? Ini lagi besar, lagi cantik, lagi mahal. Ini kecil. Tak. Pada hakikatnya, ini lagi mahal, ini lagi baik, ini lagi tak berguna. Pada ketika itu, kau tengok. Jadi kita bilang, tapi kita perlu makan, kita perlu hidup, kita perlu tak sakit, kita perlu pakaian, kita perlu apa. Lah, yang ikut dia itulah yang telanjang. Yang ikut dia itulah yang sakit, yang ikut dia itulah yang kebuluk. Habis yang kita ni, kita setakat tahan lapar. Tapi mereka adalah sebetulnya tidak mengenyangkan pun langsung. Tak pernah kenyang, tak pernah puas. Hakikat dia, sebenarnya tu hakikat dia. Yang ada makan roti dia, yang apa sesuatu, itulah yang lapar. Kalau bukan makan yang diredai Allah Ta'ala, kenyang ke? Makan tanpa bismillah, kenyang ke? Walaupun kau sebut dengan nama Allah, tapi hatimu tidak ada Allah tu, boleh kenyang ke? Tidak ya. Kalau tapi ikut dia kaya, ikut dia mewah, kaya ke? Hakikatnya miskin. Yang kaya yang tidak ikut dia, walaupun nampak macam teruk, kaya. Walaupun tak ikut dia, nampak macam kebuluh, nampak macam lapar, kenyang. Betul. Nampak yang tak ikut dia macam sakit, sihat. Semuanya tu ya. Semua serba-serbi ditipukannya. Yang nak tak ikut dia nampak macam melain pada agama, itulah iman. Pokoknya itulah iman ya. Dan yang ikut dia nampak macam pegang agama, la, sesat. Yang ikut dia nampak macam ada makanan, la, lapar. Yang ikut dia nampak macam ada apa kesihatan, la, sakit. Itu kita tahu tu tipunya tu, kita kena pandang hakikatnya ya, hakikatnya. Itulah Imam Haddad biasa kita belajar kitab tasawuf sebagai persiapan zaman Imam Al-Mahdi, zaman fitnah ini ya. Kerana dengan kita belajar ilmu tasawuf boleh naik, kita pegang syariat, naik pada hakikat. Begitu hakikat kita nampak hitam, putih. Tidak ada selindung, tidak ada bayang, tidak ada palsu di situ. Ya, jadi sangat-sangat digesa supaya kita dapat hati nurani yang boleh melihat di sebalik. See what's beyond, see what's beneath. Don't only see what's on the surface. Jangan hanya lihat apa yang permukaan saja, yang zahir. Tengok apa yang di balik, tengok apa yang di dalam. Tengok apa yang di bawah. Bukan hanya yang nampak di atas permukaan zahirnya sahaja. Ya. Kalau nak tipu tu tipulah, kau kena faham lah. Serba-serbi tipunya. Dia bilang kau sakit, sebetulnya tidak. Dia bilang kau lapar, sebetulnya tidak. Dia bilang kau apa bodoh, sebetulnya tidak. Dia bilang kau apa sesat, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak, ya. Kena 40 hari datang aja semua. Oh, Dajjal dah datang. Kat mana dia? Dah sampai balik raja. Kat mana dia?
Dah sampai temerloh, jangan tengok, sembunyi-sembunyi kat rumah, sembunyi. Boleh. Oh, dia belum datang kau dah kejar dapatkan dia lah. Sebab fitnahnya kalau dah besar, maka dia punya mukadimahnya, dia punya pendahuluan dia tu juga besar. Mana dalam 40 hari dia boleh dapat sekejap begitu. Persiapannya sudah beribu-ribu tahun sebelum itu. Ribu-ribu tahun. Ribu-ribu tahun. Jangan kau sangka bahawasanya hanya 40 hari itu sahaja. Ya. Maka yang nak menyelamatkan iman pun kena persiapan selama ribu-ribu tahun. Ikut jangan ribu tahun. Ikut Nabi Adam, ikut Nabi Sulaiman, ikut Nabi Idris, ikut Nabi penghabisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Yang kita ucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamatlah kau. Selamatlah kau. Ya. Sangat ramai orang yang akan tertipu dengan hilahnya. Apatah lagi orang yang lemah imannya. Ia dengan mudah terpercaya dengan muslihat Dajjal. Kemunculannya adalah merupakan salah satu di antara tanda kiamat yang besar, yang merupakan salah satu di antara keyakinan yang dipegangi oleh ahli sunnah wal jamaah. Betul, perlu ada ahli sunnah wal jamaah sentiasa diingatkan tentang ciri-ciri dan komponen-komponen ini. Tak masuk dalam ahli sunnah jamaah, kalau sebut tentang Dajjal dan Mahdi hanya semintas lalu, tak seriously pandang. Dan kalau boleh dia nak cari yang fahaman yang mengatakan tak payah berpegang dengan fahaman ini. Begitu ya. Baik. Apatah lagi orang yang lemah iman ya. Lemah iman tu macam mana? Iman yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Iman kalau tambah kuatlah dia, kalau kurang lemahlah dia. Kuat tambah iman dengan taat, dengan ibadat. Lemah iman dengan maksiat. Orang ahli maksiat bahaya, orang ahli munafik bahaya. Allah, semua tu semua tu adalah kelemahan iman. Kafir dah tentu. Ini yang kita cakap ni semua mukmin ya. Semua ni mukmin. Jadi kalau orang lemah iman itu apa? Yang tak jaga syariat tu lemah iman. Yang tak kisah halal haram, campur gaul laki-laki sesuka-suka. Tegur apa antara laki-laki dengan perempuan suka-suka. Orang perempuan boleh bertayang muka di sana sini suka-suka. Kan? Begitu ya. Perkara-perkara halus-halus semua pun kena jaga. Kalau ketipunya halus, maka jaganya pun kena sampai benda-benda yang halus-halus juga. Ya. Begitu. Semuanya itu. Dari tipu dayanya. Semua kalau kita dengan maksiat semua, itu melemahkan iman. Melemahkan iman, kabur pandangan. Kabur pandangan, terus kita hilang pegangan. Ya. Jadi hadis-hadis yang telah disebutkan oleh para ulama ahlul hadis, terutama apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Dajjal itu pasti akan muncul dan kemunculannya merupakan satu ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kenapa ya? Pasal itu dah final day. Itu dah final day. Itulah dengan kemunculan Dajjal, tak lama Allah nak wipe out muka bumi ini daripada orang jahat. Maka disuruh kumpul semua orang jahat sekaligus nanti Allah Ta'ala habiskan. Dan kenapa ya? Sebab tak lama dah nak kiamat. Semua dah nak mati. Semua dah nak mati. Maka nak mati kan ujian iman. Ujian iman. Maka semuanya akan diuji sama. Selamat, selamatlah. Itu semua tu kalau dah sebut kiamat tu bermakna semua tu akan mati. Walau yang menang nanti dengan Nabi Isa menang sekalipun, tak lama mati dah. Mati juga. Pun mati juga. Tak lama pun mati juga. Ya. Bukan dah menang aja terus dah masuk syurga tau. Belum ya. Jadi kena jaga-jaga ya. Lalu saya suka ulang lagi ya. Saya suka ulang lagi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita ya. Bagi yang hidup selepas zaman Dajjal mati, mana tahu antara tuan-tuan sekalian Allah Ta'ala panjangkan umur jumpa. Cakap kena cakap, tak tahu siapa akan jumpa, siapa tak akan jumpa. Ada di antara tuan-tuan yang hidup selepas Dajjal mati, kau kena wajib, ketika itu kau kena jaga. Kau tak boleh unjuk, kau tak boleh riak, kau tak boleh takabur. Kau tak boleh takabur. Tengok kita berjaya pegang. Tengok sampai Dajjal dah mati. Yang kemarin tengok apa dia kita. Allah. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Tak boleh rasa kau bagus. Ketika itu Dajjal dah tak ada. Kufar dah tak ada. Iblis masih ada. Syaitan masih ada. Nafsu masih ada. Ketika itu
Dajjal sudah tidak ada, kufar sudah tidak ada, tapi riak masih ada, ujub masih ada, sul khatimah, husnul khatimah masih ada, ya. Walaupun ada Imam Mahdi, walaupun ada Sayyidina Isa alaihissalam sekalipun, tetapi tetap masih ada lagi semua perkara-perkara kena jaga iman kita walaupun sampai sudah menang. Ini kan pula kita belum masuk pun era ini, dan nak kena jaga dari sekarang. Dah ketika itu dah menang pun di bawah Mahdi, di bawah Nabi Isa sekalipun, dah menang sekalipun, dah clear, dah tenang, dah aman damai sekalipun, kau tetap kena jaga, ya. Ini kan pula kita sedang diambang era itu, ya. Dan dengan jelas pula bahawa Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya beberapa keistimewaan dan kekuasaan seperti menghidupkan orang yang telah mati dari bunuhannya, memberi kesuburan dan kekayaan kepada golongan yang mengikutinya dan percaya kepada ketuhanannya. Allah. Dajjal ni orang baik ke orang jahat? Jahat kan? Orang jahat sifatnya nipu kan? Bukan kita orang mukmin saja ditipu tau. Yang dalam grup dia pun kau ingatkan dia sayang sangat. Siapa ikut aku sayang, kasih makan kenyang-kenyang. Itu pun tipu sebab sama dengan dia tak lama akan mati. Tak lama akan mati, ya. Seperti kasih makan anak ayam kenyang-kenyang, lepas tu nak kena sembelih. Dia tahu semua akan mati dengan dia. Dia kasih makan tu, itu pun tipu. Kalau tak tipu, dia tak kasih makan. Dia suruh jadi kasih iman. Betul tak? Nah, itu pun ditipu. Jangan dia dengan anak buah dia tu, yang dengan ikut dia tu semua, dia sayang sangat, kasih makan banyak, kasih roti, kasih subur tu semua tu untuk nak cabut, dia tercabut iman mereka. Semua itu untuk mengkelirukan mereka. Sedikit bukan untuk sayang mereka, sebab bukan daripada Allah. Allah izin, tetapi tidak dengan restu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala izin pada pihak mereka banyak makan, banyak hujan, banyak air, banyak mewah, banyak obat, banyak apa semua. Allah izin, tetapi tidak dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka jangan kau sangka, tengok Imam Mahdi, imam orang Islam, tetapi di bawahnya umat lapar, umat gitu. Dia tak prihatin pada kita. Tengok Dajjal, sayang orang-orang dia. Sayang. Tak ada mana dia sayang umat dia. Tak ada mana dia sayang orang-orang di bawah dia. Memang dia penipu, dia punya sayang tu pun tak tipu. Orang bawah dia tu pun nak kerjakan, biar masuk neraka, tak nak tipu tu namanya. Dia masuk neraka, biar nanti sebelum masuk neraka ditindak oleh Nabi Isa alaihissalam, tak kata dia menipu mereka tu namanya. Jangan kau sangka dia sayang sangat di bawahnya. Tak apalah, saya dapat kasih sayang daripada pemimpin yang prihatin. Jauh sekali, tak ada mana. Jadi umat Islam jangan pandang apa yang mereka dapat, jangan pandang siapa yang pimpin mereka, jangan sedikit pun kasih markah kebaikan pada dia. Serba-serbi tak ada berlaku. Al-Balin yang sesat. Maka serba-serbi yang dilakukannya semua itu adalah tersimpang daripada yang sebenarnya. Ia memiliki seumpama syurga dan neraka dan dua buah sungainya. Allah, ya. Dia nampak itu semua Allah Ta'ala izin. Semua itu adalah istidraj namanya, ya. Istidraj. Manakala hujan pula akan turun mengikuti perintahnya, maka segala ini akan berlaku menurut kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala itu sunnatullah. Kalau engkau buat ini, tumbuh ini. Kalau engkau tabur ini, akan turun hujan ini. Allah izin. Dan dia study sunnatullah. Dioranglah yang paling study sunnatullah. Dia kaji haiwan, dia kaji laut. Semua tu kan sunnatullah. Sistem-sistem Allah Ta'ala punya pentadbiran. Dia kaji untuk dia pakai, tapi tak nak sembah Tuhan. Tengok segala dokumentari. Sebut tentang angin, sebut tentang udara, sebut tentang haiwan, sebut tentang sungai, sebut tentang apa-apa semua. Tak sebut tentang Tuhan ciptakan. Itu bezanya dia dengan kita. Beza dengan kita. Dia kaji, bukan sekadar dia kaji, bukan hanya dia cuma discover, dia tunjukkan kau segala-segala. Dia kaji apa kita can make use, how we can produce something yang ada sekarang ini. Dan Allah izin sebab mereka sebahagian pada alam ini mereka gunakan sunnatullah, mereka gunakan semua itu mereka pakai, ya. Tapi bila sampai waktu Tuhan tarik balik. Apa yang ada pada dia semua tu lari. Segala apa yang ada pada dia semua tu makhluk Allah. Takkan makhluk Allah nak derhaka pada Allah. Apa yang ada pada dia tu termasuklah
Segala peralatan dia tu semua adalah tentera-tentera Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa yang mengetahui tentera Tuhanmu kecuali dia saja. Ha? Termasuk siapa masuk tentera Tuhan? Malaikat tentera Tuhan. Orang muslimin tentera Tuhan. Nabi Isa, Imam Mahdi tentera Tuhan. Siapa lagi? Senjata dia tu pun tentera Tuhan. Senjata dia tu pun tentera Tuhan juga untuk membinasakan dia, ya. Kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan semua keistimewaan ini dan menjadikannya lemah daripada membunuh lelaki mukmin itu untuk kali yang kedua, dan ia sudah tidak dapat membunuh siapa jua pun setelah kejadiannya dengan laki-laki mukmin itu. Orang laki-laki mukmin yang berani tentang dia bunuh, kemudian dihidupkan, dia nak bunuh lagi sekali, tak boleh. Tak boleh. Dia mengatakan laki-laki ini adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Begitu ya, tak boleh. Dia kalah. Ketika itu terus lemah. Pasal dah tak boleh. Dia tahu dia punya power sudah habis. Dia punya power sudah habis. Allah Ta'ala sudah stopkan. Dah sampai tempohnya. Dah sampai tempohnya. Istidrajnya itu dah sampai waktu nak ditarik, nak direntak balik oleh Allah Ta'ala. Akhirnya, segala sesuatu yang dimilikinya menjadi hancur dan dia pun akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Ta'ala akan memenangkan golongan yang beriman dan membasmi segala bentuk syirik dan kekufuran. Allah yang punya bumi lah. Allah yang punya bumi. Allah yang punya segala makhluk-makhluk. Takut dengan Allah, wahai hamba Allah. Kau pasti akan mati. Kau pasti akan mati. Jangan kau berani sangat dengan Allah. Allah nak protect siapa, dia boleh protect. Kau kena jaga-jaga terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka Allah Taala nak binasakan dia, nak menghancurkan dia. Oh, kecohnya tengok dia punya super leader, Superman dia lah, God dia lah. Dia panggil God lah. Itu jadinya Godzilla. Begitu ya, begitu ya. Tiba-tiba lari lintang pukang, tak seram. Pendekar, bawa orang pergi perang semua. Serang, ini, hancurkan kampung ini gitu. Tahu-tahu tepuk. Macam mana? Dan yang bawah dia semua lintang pukang. Di bawah dia semua senjata semua tak jadi, semua tak gitu. Tak bingung. Tak bingung. Takkan orang lari di balik tembok, di balik pokok, di balik apa semua tu. Dan semua bersuara. Semua dia bersuara. Dan tentu yang dia berlindung, yang di balik tembok, balik pokok, balik apa semua tu, tembok dia, pokok dia. Tempat bahagian dia lah, markas dia, semua tu. Semua akan bercakap semua tu. Semua akan bercakap. Masuklah dia berlindung di balik kereta tank dia. Di balik peralatan senjata-senjata canggih dia. Pun akan mengatakan, tiba-tiba dia punya roket bilang, hai mukmin, ini ada orang jahat. Tak seram dia. Begitu ya. Silap-silap roket dia boleh toleh. Boleh toleh. Boleh apa? Kau dah boleh cakap? Kau bayangkan tak? Kau bayangkan. Kau tengok macam benda pelik. Itu ya, akhir-akhir ini semua Allah punya atur ya. Kok banyak majlis-majlis hall ya. Majlis-majlis hall dulu kan tak banyak sangat. Dulu sekali-sekali kita dengar hall Sultan, hall kalau di Singapura tu sekali-sekali hall Habib Noor pun tak besar dulu ya. Sekarang kok besar dan meluas. Dan semua golongan orang beriman akan suka. Dan orang tak beriman cukup empty hall macam-macam dia tuhmahkan. Ini hall sembah lah, puja lah, apa semua tu. Sebab apa tahu, dia tak nak kita kenal watak wali. Dengan hall ni kita diberi watak wali. Wali macam mana, Imam Haddad macam mana, Habib Ali macam mana, Habib Abdillah macam mana, Kiai Hussein macam mana, macam mana watak wali. Jadi kita tahu watak wali macam mana, kita tahu membezakan. Jadi Allah Ta'ala nak kita dapat tahu apa macam mana watak Imam Al-Mahdi, watak Nabi Isa nanti ya, menerusi wali-wali yang dah diperkenalkan kita dalam majlis-majlis hall ini ya. Jadi kita tunggu orang yang ciri-cirinya macam Imam Haddad. Kita tunggu orang yang ciri-cirinya itu macam Habib Ali. Ya, kita tahu. Dan Imam Mahdi yang kemuncaknya lah nanti. Jadi kalau aku tengok markanya rendah pada Habib Ali sikit aja pun aku tak nak terima. Markanya rendah sikit pada Imam Haddad pun aku tak nak terima. Begitu ya. Jadi apatah lagi macam gini. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan. Kalau Allah Ta'ala nak kasih panduan,
Mereka ada plan, Allah pun ada plan. Ya, Allah pun ada plan. Dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lalu, kita juga dapat mengetahui bahawa Dajjal mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa. Walaupun demikian, Allah Ta'ala juga telah menjadikan dalam diri Dajjal itu bukti yang jelas yang dapat menunjukkan kebohongan pengakuannya itu, iaitu jelas sekali di mukanya dengan dibutakan matanya yang kanan. Tuhan kok boleh cacat? Kalau Tuhan kau boleh buat segala-gala, mata kau repair lah, sebelah. Mata sebelah tu matanya terpelet aja gitu, rata aja tu. Itu namanya Masih Dajjal, macam disapu aja mata tu, macam rata aja gitu. Terpelet, ada butir macam mata kucing aja gitu. Allah, tak cantik sekali. Gitu. Tuhan kok gitu. Yang lain yang tak ngaku Tuhan pun lawa juga. Yang lain tak ngaku Tuhan, yang tak boleh turunkan hujan, tak boleh apa. Zahirnya dia pun lawa juga. Matanya ada 2 biji mata yang cantik ya. Dia mata je. Kalau kau betul kau Tuhan, takkan kau cacat. Siapa kau boleh bikin diri kau cacat, mana boleh. Nampak saja bukan Tuhan. Itu awal mula. Itu awal mula ya. Dan Allah kasih orang-orang mukmin nampak brand apa? Kafir pada dahinya. Dan brand ini semua tu ter-apply kepada semua barangan dan produk dia. Dan semua orang-orang dia semua. Ya. Macam produk company apa-apalah. Kan ada cat sirim, ada cat apa-apa. Semua kan ada di bawah gitu. Dia punya tu, lambang dia tu semua. Kau boleh kita tengok semua ada lambang-lambang kedajalan di mana-mana kau boleh baca. Kau boleh baca. Kau tengok yang ada manusia yang ada dahinya, ada kafir saja. Kalau yang sampai dah waktunya, orang yang dah ikut dia tengok dia tak nampak itu label kafir. Bagaimana dia tak nampak cop kafir itu pada segala produk-produk Dajjal, segala penghasilan Dajjal sebelum keluar dia. Begitulah dia tak nampak yang nyata. Yang kecil dia tak nampak, yang besar pun dia tak nampak. Jadi sekarang kau dah boleh nampak label-label kafir, label-label Dajjal, apa nanti apabila dia keluar, kau pun boleh dah baca label atas dahi dia. Pengikut dia tak nampak sama tau. Pasal apa? Nampak dunia, mau hidup, mau mewah, mau kenyang. Mau hari-hari makan ayam goreng tepung. Mau hari-hari mau makan roti belauk. Mau hari-hari makan roti bertangkup. Maka semua tu tak boleh sikit pun kurang. Pasal dia punya perakus dengan dunia. Pasal dia maksudnya nak buka syarikat dia balik semula. Pasal apa? Dia nak besarkan balik semula dia punya kilang. Pasal apa? Dia nak kereta mewah dia balik semula. Pasal apa? Dia benci orang yang nak menghalangi ini semua tu. Allah. Maka tak nampak. Tak nampak lah tu. Maka ia kelihatan kecut seperti buah anggur yang kering. Begitu pula matanya yang kiri tertonjol ke depan. Jadi matanya satu mondol sebelah, yang satu terpelet aja begitu. Mondol tu apa? Belolok. Yang satu belolok, yang satu matanya kecil segitu sampai apa? Bukan sepet je. Sepet tu masih lawa juga ya. Setengah orang Cina mata sepet, hidung mancung pun lawa juga ya. Ini bukan sepet, kecut jadi macam buah anggur kering. Kismis, anggur kering tu kismis. Biji aja yang kau bayangkan. Sebelah belolok macam apa buah duku, sebelah macam kismis. Betul. Cantik tak? Itu kok ngaku Tuhan. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana ia mengaku sebagai Tuhan yang berkuasa sedangkan ia lemah dari memperbaiki kecederaan yang jelas yang ada pada dirinya sendiri, dan dia juga tidak dapat memadamkan tulisan yang terpampang di atas dahinya yang menunjukkan kekafirannya. Kalau boleh kau delete lah. Delete. Lepas tu orang Islam dah nampak. Aku jelas-jelas aku nampak. Dari belakang dah nampak ini kan. Kalau depan nampak lah ada kafir. Dari dia belum muncul dah nampak label-label dia semua pada produk dia. Ini kan pula dia dah muncul. Orang-orang yang mukmin akan tahu ya. Mudah-mudahan kita dipandu oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan dari sekarang kita dipandu oleh Allah Ta'ala. Kita mati sekarang sebelum Dajjal keluar. Tapi kita dah tak termasuk dalam golongan Dajjal. Kita mati sekarang, Dajjal belum keluar, dah boleh termasuk dalam golongan Dajjal. Walaupun dia belum keluar lagi. Kita mati sekarang, Dajjal belum keluar, kita dah masuk dalam grup yang bukan dalam grup Dajjal, bawah grup Mahdi, walaupun Mahdinya belum muncul lagi. Gitu ya.
Oleh kerana itulah orang yang tertipu dengan Dajjal hanyalah orang-orang yang lemah pendiriannya, bodoh pada akalnya, mempunyai kepentingan untuk merebut kesenangan dunia yang fana ini, dan juga mereka tidak sabar menahan penderitaan dan tekanan yang akan dikenakan atasnya. Mana boleh, kita dah makan tak makan ayam berapa lama semua ni, nakkan juga ayam. Nah, alah bukannya apa, cuma dengan dia angguk aja. Susah tak? Dapat ayam 15 ekor. Umpamanya lah, ini contoh ya. Maka hati-hati. Banyak nanti barang dia melesekat. Nak ada syarat. Nak ada syarat. Kalau kau tak heran itu semua, aku tak pandang pun itu syarat. Itu yang digeram. Begitu ya. Itu digeram. Kalau kau tak heran itu semua, jadi sekarang jangan herankan benda-benda semua tu. Sebab ditarik kita semua dengan benda-benda dunia. Tarik benda yang dia tak boleh tarik. Iman, ibadat, takwa, amal. Itu dia tak boleh tarik. Pegang itu. Itu dia tak boleh tipu. Kalau kau betul-betul ya, dipalsukan. InsyaAllah akan kita sambung baca pada pertemuan akan datang. Semoga Allah ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, meredai kita. Semoga Allah berkati Ustaz Abu Bakar dengan sekalian jemaahnya di Seri Kembangan ya. Mudah-mudahan kita semua dijalin oleh Allah Ta'ala, disatukan hati-hati kita, dilindungi kita daripada segala mara bahaya, daripada segala fitnah. Dunia akhirat zahir batin. Semoga Allah peradakan alim-alim ulama kita semua daripada fitnah. Apa kalau ulama terfitnah, kesian kita semua, siapa nak ajar kita, siapa nak bimbing kita. Kalau sampai ulama kita semua mendapat ujian yang besar-besar daripada Allah Ta'ala. Kita minta lindung kepada Allah Ta'ala supaya sekalian alim-alim ulama kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.